السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. الصلاة والسلام على رسول الله، الصلاة والسلام على حبيب الله، الصلاة والسلام على حب الروح وفؤادي، ويا قرة عيني يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musami', kita akan tasmi'. Tafadhal ya Abdul Karim. I'lam خلق العالم بجسمه السفلية العلوية والسفلية والعرش والكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما جميع الخلائق مقرون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ليس معه مدبر في خلقه ولا شريك في الملك لا تأخذه سنة ولا نوم عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، بارك الله فيك. الذي أحاط بكل شيء أحصى كل شيء عددا. تفضل يا مهم، تفضل خلاص.
في الملك خلق العالم والعرش نعم جميع الخلائق مقهورون بقدرته لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. Sampai sini. Baik, siapa lagi? Baik. Qala Fakhruddin Asakir radhiyallahu rahimahullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Fakhruddin Asakir rahimahullah ta'ala. Fa'lam أرشدنا وإياك أن الله أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل واحد في ملكه خلق العالم بأسره وعلوية بسفلية وعرشة وكرسية والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما خلق العالم خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. بارك الله فيك. Apa lagi ingat? Ada lagi ingat? Tak boleh? Baik. Ni saya mesti boleh. Baik, kita sambung pada pengajian yang telah lalu. Sampai di mana? Baik, qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuridu qadirun ala ma yasha'u. Fa'alun lima yurid, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melakukan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran fa'alun lima yurid. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan sesuatu yang bertepatan dengan keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ta'ala fil azal, apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berlaku pada azali. Sejak azali lagi Allah ta'ala ingin ia berlaku di atas dunia ini. Yahsul fala budda an yahsul, maka tidak dapat tidak, mestilah perkara itu akan nyata, akan terzahir, dan ia mesti berlaku di atas muka bumi ini. Wa ma lam yasha' fil azal, dan apa yang Allah Ta'ala tidak ingin sejak azali lagi, ianya tidak akan berlaku di atas muka bumi ini. Sesungguhnya ketahuilah, ia tidak akan berlaku di atas muka bumi ini, tidak akan zahir dan tidak akan nyata sekali-kali. Inilah yang dimaksudkan dengan kata pengarang kitab fa'alul lima yurid. Bila mana
kita membicarakan Allah Ta'ala bersifat dengan fa'alul lima yurid. Ulama-ulama mengambil, ni pengarang kitab ini dia iktibas, dia ambil daripada firman Allah Ta'ala, iaitu fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala maha melakukan segala yang diingini. Lalu dimasukkan di dalam isi kandungan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu daripada awal lagi kita kata bahawa akidah yang disebut di dalam akidah Ibnu Asakir, ia adalah cedokan istinbat daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mengatakan Allah Ta'ala bersifat dengan iradah, bersifat dengan maha berkehendak, maka hendaklah kita mengetahui bahawasanya kehendak yang ada pada Allah bersifat azali dan abadi, bersifat dengan tidak ada permulaan baginya dan tidak ada penghujung bagi sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ianya berbeza dengan kehendak yang ada pada makhluk, yang ada pada kita. Kadang-kala kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kita mempunyai kehendak, kita mempunyai keinginan, tetapi keinginan dan kehendak yang ada pada kita bukan bersifat azali dan abadi, tapi dia bersifat baharu. Lihat saja tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita andai kata habis daripada kelas ini, dalam hati kita insya-Allah habis kuliah pada malam ini, dah balik kerja dah tadi pukul 5, tak sempat mandi-mandi apa, datang ke masjid ke surau, datang kuliah pada malam ini dalam niat dalam hati lepas ni nak pergi makan di gerai sebagai contoh, ataupun di restoran bersama dengan kawan-kawan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sampai dah habis kuliah, pergi ke restoran ataupun warung tersebut, tiba-tiba terasa penat, mengantuk sangat-sangat. Lalu tuan-tuan ubah niat yang ada dalam hati, baliklah kat rumah, rasa penatlah tubuh. Maka tadi niat daripada awalnya, kehendak kita daripada awal, keinginan kita daripada awal nak makan setelah habis pengajian pada malam ini, tapi setelah mana sampai pada waktunya berubah. Maka begitulah sifat kehendak yang ada pada makhluk, ia sifatnya hadisun, baharu, berubah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Dan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membicarakan sifat iradah, kata ulama, yuqassisu biha jaizal aqliyya bil wujudi badal al adam. Dengan sifat iradah ini, seseorang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan dengan sifat kehendak yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat iradah ini Allah Ta'ala menentukan sesuatu yang dinamakan jaizul aqli. Tuan-tuan, istilah yang digunakan oleh ulama tauhid begitu mempunyai makna. Diguna istilah ganti bagi kalimah makhluk, iaitu jaizul aqli, harus ada dan harus tiada. Ini istilah yang diguna pakai oleh ulama tauhid merujuk kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan di atas muka bumi. Sebagai contoh, Abdul Karim, pada pertimbangan akal kita yang sihat,
Akal yang sehat boleh menerima. Kalau sekiranya kita tak kenal Abdul Karim ini, andai kata kita tak kenal dia, akal kita boleh menerima ada seorang manusia yang namanya Abdul Karim. Boleh terima tak kewujudan dia? Kita boleh terima kemungkinan ramai manusia yang ada di luar sana, dalam keramaian itu mungkin salah seorang daripadanya nama Abdul Karim. Dan akal kita juga boleh terima bahawasanya di sana tiada manusia namanya Abdul Karim. Tak gitu? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia ni jaizul aqli, sesuatu yang akal pada pertimbangan akal boleh menerima adanya dan ketiadaannya. Maka begitulah seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada pertimbangan akal boleh menerima keberadaannya, kewujudannya dan ketiadaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat iradah telah menentukan kewujudannya. Maka kewujudan Abdul Karim biiradatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tuan-tuan yang dimaksudkan dengan kehendak. Daripada asal keberangkalian yang ada, kemungkinan yang ada pada pertimbangan akal, wujud dan ketiadaannya, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dia, adakan dia, wujudkan dia, fawujuduhu biiradatillahi subhanahu wa ta'ala, iaitulah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bisifatin duna ukhra, dan dengan sifat tertentu, bukan dengan sifat-sifat yang lain. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Abdul Karim contoh kita yang pertama tadi, maka dia mempunyai susuk badan yang tersendiri, mempunyai saiz tertentu, dia mempunyai kelebaran, mempunyai ketinggian. Pada awalnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum dia mendapat ketinggian, kelebaran, panjang dan saiz yang ada sekarang ini, pada pertimbangan akal kita, akal boleh menerima Abdul Karim ini, dia mungkin badan dia lebih panjang daripada itu, dan badan dia lebih pendek daripada ini, dan kulitnya mungkin dia seperti orang yang berada di British, orang Britain, ataupun dari orang Arab, ataupun orang yang berbangsa tengah-tengah, berbangsa Cina, kulit merah. Tidak ada masalah. Akal boleh menerima perkara tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iradahnya, dengan kehendak yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dia dengan rupa bentuk yang sungguh indah, dengan rupa bentuk dan saiz yang ada pada sekarang ini, dengan panjangnya, dengan lebarnya, dengan ketinggiannya. Maka keberadaannya itu tanpa sifat yang lebih panjang daripadanya ataupun lebih pendek daripadanya, tanpa bentuk yang lain melainkan bentuk yang ada sekarang ini, maka itu adalah dengan ketentuan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biwaqtin duna waqt, dalam waktu bukan waktu-waktu yang lain. Abdul Karim sebagai contoh, dia ada pada waktu kita sekarang ini. Pada asalnya tuan-tuan, pertimbangan akal kita, akal boleh menerima Abdul Karim ini ada pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Boleh terima tak? Sebelum keberadaan kita tak kenal dia. Akal boleh terima kewujudannya pada waktu bila?
Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan akal boleh terima kewujudannya pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan akal boleh terima kewujudannya pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Lakin wajadna fi hadzal yaum, tetapi hari ini kita dapati dia bukan pada zaman Adam alaihi salatu wassalam, bukan pada zaman Isa alaihi salatu wassalam, bukan zaman Musa alaihi salatu wassalam, bukan juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada zaman kita ini kita nampak dia, kita kenal dia, maka ada dia pada zaman ini, bukan pada zaman-zaman yang lain, pada waktu-waktu yang lain. Hadza bi iradatillah, maka itu adalah berlaku dengan ketentuan, kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan iradah, bila kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan maha berkehendak, maka inilah yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala maha berkehendak. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang dipegang oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala la tataghayyar masyiatullah, la tataghayyar masyiatullah, tidak berubah-ubah kehendak yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perubahan yang berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada satu kondisi kepada satu kondisi yang lain, ia hanya berlaku kepada makhluk, dan ia diiktibar sebagai suatu petanda besar mengenal ianya makhluk ataupun tidak. Kita nak kenal dia makhluk, maka dia akan ada sifat berubah-ubah padanya. Adapun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala la tataghayyar, dia tidak berubah-ubah, maka kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan azali dan abadi tetap. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, ma yubaddalul qawlu ladai, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengganti, mengubah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muhammad, dalam hadis ini, dan hadis ini dinamakan sebagai hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Hadis qudsi itulah sifat dia. Dia ada qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an, inni idza qadaitu amran fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya apabila aku telah tetapkan sesuatu, aku inginkan berlaku sesuatu, maka sesungguhnya dia pasti akan berlaku, tidak mungkin boleh ditolak lagi, tuan-tuan. Maka ini jelas kepada kita bahawasanya kehendak yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dia tidak berubah-ubah. La bidu'ain da'in, kehendak yang tetap yang ada pada Allah Ta'ala ini tidak akan berubah-ubah dengan doa yang didoa oleh seorang pendoa. Wala bisalatin musallin, dan tidak juga kehendak yang azali yang bersifat tetap ini berubah-ubah dengan salat yang dilakukan oleh seseorang itu. Dan kehendak yang azali dan abadi ini dia tidak akan berubah-ubah dengan apa sekalipun, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kerana nas dalam Al-Quran dan dalam hadis jelas menunjukkan bahawasanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berubah-ubah. Ud'uli
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Al-Quranul Karim, "Ud'uuli." Doalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajib lakum, maka akan diberi, dimustajabkan, dikabulkan doa kamu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara ini disebut oleh ulama-ulama bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala mengubah takdir yang ada padanya. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang bersifat tetap, dia tetap akan berlaku. Tetapi makna perkara ini, makna nas yang telah kita sebutkan tadi, bahawasanya orang yang berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berada di dalam tangan kosong. Maknanya sama ada doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan kehendak yang dikehendaki oleh orang itu, ataupun Allah Ta'ala menggantikan dia dengan diampunkan segala dosanya, ataupun dia diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan dan akan mengkabulkan segala dosa, mengkabulkan doa yang didoakan oleh seorang yang mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang sahih, balil mutawatir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam satu hadis yang sahih, bahkan hadis ini dia merupakan hadis yang mutawatir. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada azali, pasti ia akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah taala tidak kehendaki pada azali, ianya berlaku di atas muka bumi ini, pasti tuan-tuan dia tidak akan berlaku. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki sesuatu perkara itu berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka walaupun manusia secara keseluruhannya berhimpun, berserta dengan jin pun juga berhimpun menentang ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kata, bila Allah taala mengkehendaki berlaku sesuatu, ia pasti berlaku, walaupun ia tidak dipersetujui oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia, seluruh jin, seluruh makhluk-makhluk tidak menyetujuinya. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala nafizatun, masyiatullahi nafizatun, kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dengan kehendaknya pada azali untuk tidak melakukan sesuatu, untuk tidak menjadikan sesuatu di atas muka bumi ini, untuk tidak menyata dan menzahirkan sesuatu di atas muka bumi ini, walaupun seluruh makhluk Allah taala termasuk manusia dengan jin berkumpul supaya Allah taala jadikan perkara tersebut, maka sudah tentu ia tidak akan terjadi sesekali. Ini tuan-tuan maknanya kata-kata ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mutawatir, "Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, doa ini, kata-kata indah ini adalah pendidikan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda menasihati beberapa anak perempuan baginda sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menekankan pendidikan akidah kepada kanak-kanak, kepada mereka yang berada pada paras,
rendah dan menengah, supaya mereka melengkapkan diri mereka dengan perisai ilmu akidah dalam mendepani arus perdana, dalam mendepani dengan cabaran-cabaran yang mendatang daripada beberapa golongan yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di dalam hati kita ini suatu keinsafan bahawasanya kebanyakan yang berlaku di bumi kita ini, ke masalah penyelewengan, ia berpunca, besarnya sekali ia berpunca daripada kealpaan, kecuaian mereka dalam mendidik anak-anak tentang ilmu akidah, kecuaian di dalam memberi tarbiyah, mendidik mereka mengikut manhaj yang dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwarisi oleh tabi'in dan tabi'in, kemudian datang ulama-ulama yang menjadi perwira pendeka di dalam agama di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan mereka ini di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, mereka ini kepakaran mereka dalam semua bidang, sama ada di dalam bidang akidah, di dalam ilmu fiqh, di dalam ilmu lughah, di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu tasawuf, dan pelbagai ilmu. Kita dapati ulama-ulama yang amanah ini, yang menukilkan secara amanah daripada satu generasi ke satu generasi secara amanah. Akhirnya dia sampai kepada kita, alhamdulillahirabbil alamin, dengan jalan yang begitu telus. Dan kita alhamdulillah dapat mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik masyarakat dengan menggunakan Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dilukirkan semuanya itu kepada kita melalui ijma' ulama. Dan inilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita ambil berat, khususnya di zaman kita berada di dalam keadaan fasad, dalam keadaan kefasadan, kerosakan masyarakat yang ada dalam kelam kabut sekarang ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati falahu ajrun syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, dan sunnah di sini al-aqidah wal ahkam allati jaa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada akidah yang dibawa oleh Nabi dan hukum hakam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan akidah hukum hakam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda fasadi ummati, ketika mana umatku dalam keadaan kefasadan, kerosakan, falahu ajrun syahid, maka dia mendapat pahala mati syahid. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakallah, inilah dia besar warisan yang dibawa oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, kepada masyarakat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung dengan kudrat, berhubung dengan iradat Allah Subhanahu wa taala, wajib seseorang muslim itu dia meyakini perkara yang baik dan perkara yang buruk semuanya berlaku di muka bumi ini dengan ciptaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran perkara baik ataupun buruk, perkara yang buruk. Kemaksiatan perkara yang baik ataupun buruk, perkara yang buruk. Berlaku di atas muka bumi ke tidak? Berlaku. Perkara keimanan, iman, berlaku tak di atas muka bumi ini? Iman berlaku. Ketaatan berlaku tak di atas muka bumi ini? Berlaku. Maka semua ini ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala.
dan keberadaannya di sini iman yang bertapak di hati orang mukmin, taat yang dilakukan oleh orang yang taat, adanya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meredai keimanan dan ketaatan. Allah taala redha kepada keimanan dan ketaatan ke tidak? Redha. Allah Subhanahu wa taala meredai ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kekufuran dan kemaksiatan, kufur yang ada di dalam hati orang yang kafir, kemaksiatan dosa yang dilakukan oleh si pendosa, maka keberadaan dan kewujudan perkara tersebut di muka bumi ini adanya dengan ciptaan Allah, adanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang azali dan abadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yakrahuhu, dia membenci perkara tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala membenci. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu agama Islam melarang mengatakan, seseorang itu mengatakan Allah taala menciptakan semua perkara. Orang yang beriman Allah taala cipta, orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala cipta, dan Allah taala mencintai semuanya. Di dalam Islam, sesuatu yang bercanggah di dalam akidah, bila seseorang itu meyakini Allah taala menciptakan semua, orang yang beriman dan orang yang kafir, dan Allah taala mencintai semuanya. Allah mencintai orang yang beriman, dan juga Allah taala mencintai orang yang tidak beriman kepada Allah taala. Perkara ini suatu penyelewengan kebatilan. Yang benar di dalam Islam ialah Allah taala menciptakan semua, menciptakan orang kafir dan menciptakan orang yang beriman kepada Allah. Lakin Allah taala la yuhibbu illa al-mu'min. Allah taala tidak akan mencintai melainkan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tak beriman kepada Allah taala, dari sudut kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala sebut di dalam Al-Quran, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah taala tidak mencintai orang-orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah taala berfirman, fa in tawallau, jika mana mereka i'radu 'anillahi, fa in tawallau qul ati'u Allah war rasul, katakanlah wahai Muhammad, beriman kepada Allah dan Rasul. Ay al-imanu bihima, yaitu kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Makna ta'ah di dalam ayat ini ialah dengan makna iman. Kata ulama mufassirun, kamu hendaklah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Fa in a'radu fa in tawallau, maknanya jika kamu berpaling daripada beriman daripada kedua-duanya, tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang kafir. Jadi kita tengok di sini jelas di sisi agama dan secara realiti di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada di kalangan mereka beriman kepada Allah, dan secara realitinya ada di kalangan mereka kufur, ingkar, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, fahadza bitaufiqillah, maka itu terjadi dan ianya berlaku dengan kemudahan, dimudahkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang membantu hamba tersebut untuk melakukan ketaatan tadi, untuk dia melakukan puasa, melakukan salat, melakukan qiyamul lail, segala ketaatan berbentuk sedekah, puasa dan apa-apa amalan yang baik yang dilakukan oleh seseorang itu, dan dia dapat meninggalkan segala perkara yang buruk seperti mencuri, berzina, minum arak, mengumpat dan sebagainya. Ianya itu disebabkan ia mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man fasaqa wa asa, barang siapa yang melakukan dosa besar dan berlaku dosa pada Allah taala, fa bi khizlanillah, maka kerana apa? Kerana dia tidak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, akidah yang murni ini, inilah makna la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu, inilah makna la haula wala quwwata illa billah. Kalimah la haula wala quwwata illa billah sering kali kita jadikan ia sebagai doa, dan ia merupakan satu doa yang baik tuan-tuan. Disebut oleh ulama, ia menyembuhkan 90 penyakit sekurang-kurangnya. Ia boleh menyembuhkan penyakit gelisah dan geluh kesah, sedih dan sebagainya. Kalimah la haula wala quwwata illa billah pada satu riwayat, dan pada riwayat yang lain la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim pada riwayat yang lain. Dan ada riwayat yang lain belakang itu berbeza sedikit, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azizil hakim. Jadi nak beramal dengan mana salah satu daripada riwayat tersebut, tidak ada masalah di dalam agama. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Ibnu Mas'ud pernah berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadri tafsiruha? Adakah kamu mengetahui apakah tafsir makna la haula wala quwwata illa billah? Yang kamu sebut tu, tahu tak makna tafsirnya? Lalu jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui makna la haula wala quwwata illa billah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi kekasih kita, dia menjawab, mentafsirkan makna la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah, wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada daya upaya untuk aku mengelakkan diri, untuk aku menjaga diriku daripada terjerumus di dalam perkara maksiat, di dalam perkara dosa kepada Allah, melainkan aku dapat meninggalkan, menghindari diriku daripadanya, itu dengan penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kekuatan untuk aku melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melainkan ketaatan yang berlaku kepada diriku ini
ia rentetan daripada bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dengan makna la haula wala quwwata illa billah. Dan inilah makna kalimah tauhid ini. Kalimah ini dia membawa makna tauhid yang besar di dalam diri seseorang itu. Maka manusia mestilah beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia memiliki sifat yang kita sebut tadi, iaitu sifat al-iradah. Dan di antara dalil yang lain Allah taala sebut di dalam surah At-Takwir ayat yang ke-29, Allah taala berfirman, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu mengkehendaki, tidaklah kehendak yang ada pada kamu itu, melainkan kehendak yang ada pada kamu itu ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Tuhan yang memiliki sekalian alam. Dalam ayat ini jelas kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dia memiliki sifat al-iradah. Dan inilah tuan-tuan, sebagaimana perbincangan yang telah lalu kita datangkan, sebut satu sifat beserta dalilnya daripada Al-Quranul Karim, supaya kita mengetahui dengan jelas bahawasanya akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ia bukan cedokan daripada falsafah Yunani, bukan suatu perkara yang dikhayalkan oleh ulama, tetapi ia suatu benda yang pasti, yang meyakinkan, dan ia sebenarnya dicedok secara telus daripada nas tekstual, teks daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ia diterima talaqahal ummah. Ilmu ini diambil dan diterima sebulat-bulatnya oleh ummah seluruhnya, oleh semua ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan diwarisi daripada satu generasi ke suatu generasi, daripada satu generasi ke satu generasi, hinggalah hari ini tuan-tuan, kitalah antara orang yang mesti memakmurkan pengajian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ia merupakan suatu tanggungjawab yang besar, kerana menyebarkan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah ia boleh memberi suatu kelebihan yang luar biasa tuan-tuan, usaha yang amat besar di dalam syarak, khususnya dalam perbincangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nak mengambil, nak membantu beberapa umat Islam yang telah terseleweng di dalam akidah mereka supaya kembali kepada akidah yang dipegang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, akidah yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari ilmu akidah ia demi untuk memantapkan pengetahuan kita bahawasanya kita mempunyai suatu kesatuan yang besar, iaitulah kesatuan di dalam ilmu akidah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tiada perkara yang lain boleh umat Islam bersatu melainkan mereka bersatu dan berpayung di bawah satu akidah. Maka dengan akidah yang baik, akidah yang murni, yang jelas, yang jauh daripada tusukan akidah tashbih, akidah menyerupakan Allah dengan makhluk yang dibawa oleh golongan Al-Wahabiyah, dan akidah ta'til, akidah yang menafikan sifat Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala yang dipelopori oleh golongan Mu'tazilah, dan sebahagiannya diambil oleh golongan Syiah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terlibat dengan tashbih dan juga tidak terlibat dengan ta'til. Ahlus Sunnah la ifratun wala tafrit.
ia mempunyai jalan wasatiyah, jalan yang pertengahan. Tidak ia jawazal had, melampau-lampau seperti golongan Mujassimah, seperti golongan Al-Wahabiyah, dan juga tidak bermudah-mudah seperti golongan Mu'tazilah dan seperti golongan Syiah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu salah satu daripada makna kalam ulama, fa'alul lima yurid. Baik,